Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami temani yang lebih menghiburkan di Nasi Lemak Kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Ha? Puasa memang puasa hari kedua, tapi semangatlah sikit Muaz. Oh ya. Oh, okey. Kita dah Kat Nasi Lemak last. Kopi ni. Ya. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Macam tu. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya kepada anda yang bersama dengan kami NLKO kembali lagi bersama dengan saya Muaz Muhammad dan juga pasangan saya yang cantik yang menarik di sebelah saya ni. Dan saya Sari Abdullah. Apa khabar semua penonton di rumah? Kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Ya. Walaupun puasa dah masuk hari yang kedua, tapi jangan itu dijadikan sebagai alasan macam saya tadilah. Nyanyi pun malas, berjalan pun malas. Pagi-pagi ni kita kena bersemangat, ya. Betul. Tapi tadi kan Muaz ada kongsikan macam-macam ragam dia berpuasa. Boleh kongsikan tak dekat penonton? Saya pagi tadi, saya dah pegang air dah, kan? Nak minum. Tapi oleh kerana fokus sangat buat kerja, alih-alih dah azan dah. Tak minum dah air tu. Ya ke? Jadi ni boleh tak Boleh. Masih Sebab tu gagah, orang kata tu jangan jadi alasan. Betul. Kata orang. Sari pun dengan ceritanya tadi, Ya. macam doktor tadi. Kita pun lebih kurang je Muaz. Kalau macam tadi sebelum nak masuk ke studio ni, kita confident, kita keluarkan ayat. Tiba-tiba, Muaz, kenapa rasa macam bersalah? Yes. Lah, puasa? Yes. Nasib baik saya sempat tadi. Betul. Kalau Jadi, tidak, batal lah. kalau tak apa. Sengaja, itu tak boleh lah, Itu ya. lain cerita. Jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk nak bawa plastik hitam ke ataupun nak cari tempat lain ke ataupun ala-ala kono-kono sakit. No. No. Dan bercakap mengenai ragam-ragam berpuasa ni, kita akan kongsikan adik ni kan. Macam-macam ragam dia tapi kita kongsikan. Yes, jom kita tengok. Alright, tengok macam mana adik-adik kita yang dah pergi ke tarawih ni, dia menyusun kasut-kasut yang ada kat luar tu. Tapi masalahnya, saya terfikir macam mana sebab warna sama, saiz lebih kurang. Kalau Muaz lah, macam mana Muaz nak tahu mana satulah slipper aku ni? Betul juga kan? Sebab tu saya, ni nampak semua, betul lah. Nampak tak? Warna Oh, pink yang tu? pink-pink, yang putih-putih, yang hitam-hitam. Macam mana tu? Ini kalau abang pakai slipper yang lain pun susah juga ni. Niat tu bagus, Dek. Tapi ini kan kalau keluar ni mau keliru ni. Mau ikut saiz je kot kan? Betul, mau kena menunggu orang habis 20 baru. Okey, claim lah seorang-seorang. Hai, itulah dia. Tapi bagus adik, benda yang harus kita puji. Dan satu lagi lah nak pesan. Sebab semalam pun ada tular satu video yang mana oleh kerana adik-adik kita datang ke surau masjid ni, bagus kan, ayah-ayah bawa, mak bawa semua. Tapi ada satu insiden, dia tarik pula kerusi pakcik tu tengah semayang. Dah pakcik tu nak duduk terjatuh. Itulah yang bahayanya. Jadi kalau kita nak bawa anak-anak boleh, tapi kenalah ada orang pantau kan. Okey, jadi selamat menunaikan solat tarawih nanti. Dan satu lagi ni, Sari, kat Malaysia ni kita berpuasa berapa lama? Ni pagi-pagi ni kita buat matematik sikit lah. Okey. 13 jam, lebih kurang 13 jam lah kan kalau kat Malaysia? 13 jam? Lebih kurang 13 jam. Rasa macam mana? Rasa letih? 13 jam pun rasa lelah jugalah nak dekat-dekat buka puasa tu. Yes. Jadi ni kita nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya ada 5 negara yang puasanya jauh lebih panjang dari negara kita, Malaysia. Jadi anda dah ready dah? Ini yang kita nak bawakan. Negara yang pertama ni adalah di Nuuk, Greenland, yang mana di sana puasanya adalah lebih kurang dalam 17 jam 52 minit dalam tempoh sehari. Tu dia. 17 jam. Dan ni di Reykjavik, Iceland yang berpuasa selama 17 jam 25 minit. Masya Allah. 17 jam Ketahanan diorang macam mana lah Okey, dan yang ketiga di Helsinki, Finland, yang mana di sana berpuasa 17 jam 9 minit. Ini semua lebih kurang sama je. Bezanya minit je kan. Betul. Dan seterusnya di Stockholm, Sweden yang berpuasa selama 16 jam 47 minit. Okey, lama 16 jam. Tapi ialah mungkin dia punya sahur pun lebih awal ataupun di malam hari lah. Dan akhir sekali kita nak kongsikan adalah di Glasgow, Scotland, yang mana di sana puasanya 16 jam 7 minit. Jadi kat mana saja negara kita ada, kalau kita berpuasa, alhamdulillah, insyaAllah, selagi ketahanan mental kita tu, niat kita betul, berapa jam pun tak ada masalah lah.
Jadi kalau bagi 17 jam dekat Muaz boleh survive kan ni? Boleh, insyaAllah boleh survive ya. Okey, jom kita nak kongsikan menarik pada hari ini, Sari, yang mana kita bawakan untuk anda atas dasar cinta ni. Ada satu perkongsian bagaimana seorang wanita yang sangat hebat menjaga suaminya yang sangat istimewa. Jadi anda kena tengok perkongsian mereka ni. Kadang-kadang cinta tu mengatasi segalanya. Betul. Dan kita akan kongsikan juga motivasi secangkir kopi bagaimana untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup ni. Alright. Dan satu lagi, kita nak bawakan juga untuk rujukan anda bagaimana untuk kita melihat barang-barang yang terlarang apabila kita menggunakan produk-produk penjagaan kulit ni. Bahaya ni kan. Jadi anda kena tahu. Nak cantik-cantik juga, tapi kulit tu pun kena sihat. Betul. Yang pasti bukan dengan cakap Muaz, dengan cakap pakar yang kita akan bawakan di Nasi Lemak Kopi O. Dan seterusnya, kita akan kongsikan bagaimana untuk masak masakan yang ringkas. Dan dalam segmen masak lauk berbuka dalam 1, 2, 3 siap lauk berbuka. Tak sabar ni. So di rumah semua kena standby menu untuk hari ini. Dan kita juga nak kongsikan dengan anda ada pelapis generasi nasyid yang baru. Anda mesti macam tak percaya je. Mereka ni sebenarnya ada sangkut paut dengan ayah mereka yang merupakan juga penyanyi nasyid legend. Yes, tokoh besar lah penyanyi nasyid. Betul. Nombor 1 negara. Yes. Dan okey, sebelum kita berehat seketika, kita akan kongsikan juga doa dan zikir harian bagaimana untuk memudahkan urusan kita. Saksikan fikisan ini dan berehat seketika kembali di Nasi Lemak Kopi O. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nasi Lemak Kopi O. Sebagai seorang pesakit spinal cord injury, akak tak sesuai untuk jaga pesakit yang terlantar, yang perlu diangkat, didukung sebab akak akan menggunakan tulang belakang akak kan, akak mengangkat beban, jadi akak akan sakit. Okey, ya memang sakit, memang penat, tapi itu adalah nikmat yang akak dapat. Orang kata Allah telah tetapkan perjalanan di mana saya bertemu dengan jodoh. Apabila doktor menyarankan saya bertemu dengan Muhammad Nazim Muhammad Zain, iaitu suami saya sekarang, dan saya pergi melawat dia betul-betul sebelum puasa, pergi melawat dia, dan ketika itu saya melihat dalam keadaan dia agak honestly, perasaan pertama kesian. Bila jumpa dengan dia, satu benda perkara yang membuatkan saya tertarik, iaitu sifat positif dia, reda dia, sabar dia yang mungkin saya tak boleh nampak pada orang lain. Okey, satu perkataan yang telah menampar muka saya secara fantasi, iaitu apabila kata-kata dia, saya cakap, "Dek, kesiannya awak duduk di dalam keadaan begini tanpa penjaga." Dia cakap, "Kak, paling bersyukurlah, paling kurang saya tak dicampak dari bawah jambatan. Saya masih ada lagi tempat tinggal dan diberi makan." Nazri, saya nak, jom kita kahwin. Saya nak jaga awak dalam keadaan halal. Masa tu dia diam, dia senyum tanpa berkata apa-apa. Lepas tu saya tunggu jawapan dia ya atau tak, tapi dia senyum dan dia gelak. Dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, jika ada satu hari nanti seorang wanita datang untuk membantu aku untuk berkahwin, dia akan terima." Dan tak sangka saya lah, orang kata, dia kata bidadari, pari-pari yang datang untuk menyelamatkan dia. Memang akak kena lapkan dia, sebab nak mandi betul-betul dia ada luka tekanan. Okey, lepas tu dia terlalu sakit, dan
Lepas tu dia disahkan pula positif SLE. Kena kontrol emosi dia, kena jaga pemakanan dia. Pagi bangun solat, lepas tu abang dah solat semua, siapkan minuman dia dulu, bagi dia tenaga. Lepas tu sediakan makan minum nenek dan makcik. Lepas tu barulah akak dah settle semua, bagi akak pula minum susu. Bila dah habis tenaga, akak perlu minum susu pula. Akak minum susu. Masa tu lah akak relax-relax tengok media sosial kan. Lepas tu barulah akak bangun, pergi lap abang, gosok gigi apa semua, bagi makan ubat, tukarkan pampers. Kalau dia BO, bawa buang air besar, akak kena cucikan semua kan. Cinta tu memang tak kenal siapa dan jodoh itu boleh kita jumpa di mana-mana. Itu adalah ketentuan yang telah pun ditetapkan. Perkongsian yang pagi ni saya rasa meruntun jiwa sesiapa saja yang menonton, termasuklah kami berdua. Betul. Kita bersama dengan Puan Nur Azlina Zakaria dan juga Muhammad Nazri, ataupun lebih mesra dengan Kak Lin. Terima kasih Kak Lin dan juga Nazri datang pada hari ini. Selamat pagi Kak Lin. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Alhamdulillah. Dan bercerita mengenai puasa ni, apa antara penyediaan Kak Lin sendirilah sepanjang bulan Ramadan ni? Kita nak kata sahur dengan susu sajalah. Suami pun susu dan saya pun susu. Dan buka puasa pun minum susu, tak ada apa persediaan. 100% susu saja. Ya, kalau boleh pun sikit-sikit saja, macam rasa-rasa je, macam tu. Jadi mudahlah hidup rasanya. Betul juga kan? Tak perlu ke bazar. Tak perlu. Dan memang saya rasa ini satu benda yang memang dah diwajibkan kan. Memang susu saja kan. Susu. Kalau lain daripada susu memang langsung tak boleh. Boleh sedikit saja sebab dia macam ada kita boleh makan macam Kak Lin boleh makan, tapi dia ada macam spasm di leher. Dia akan tercekik bila dia letih. Dia bukan macam orang stroke yang tak boleh menelan, tetapi masalah tu dia macam kepenatan lah dia. Tapi mula-mula dulu memang tak boleh telan langsung lah, tapi lama-lama kita belajar berlatih makan. Macam budak kecil berlatih makan. Itu yang semangat kita tengok mereka berdua ni sentiasa positif. Macam Nazri juga sentiasa tersenyum. Jadi bagaimana perasaan pada awal-awal tu apabila Kak Lin tadi ada berkongsikan bila dia propose nak berkahwin dengan awak. Ni saya rasa sebagai lelaki ni satu kegembiraan bagi saya. Lebih terbuka kalau ada perempuan nak propose tu tak ada masalah. Kalau dulu orang kata pergi cari timba. Tapi sebenarnya kalau ada cinta tak ada masalah. Macam mana Nazri masa awal-awal tu? Awal-awal tu Kami tak bercinta. Tak bercinta kok. Bercinta selepas kahwin lah. lepas kahwin. Jadi bila ditanya tu nak ajak berkahwin, Saya diam tu bukannya bermaksud macam saya tak nak jawab, tapi dia macam yelah, satu saya punya keuangan tak mencukupi kan. Jadi tu yang saya susah, agak susah nak jawab. nak mengiyakan. Dia kegembiraan dalam macam-macam masalah tengah difikirkan. Betul. Bercampur bau lah perasaan tapi itu. bagi saya macam saya cakap dalam hati, kalau ada orang yang boleh terima saya, boleh jaga saya, boleh yang sudi jaga saya sebaiknya, saya akan terima orang tu. Yes. Dan kebetulan itulah orangnya. Betul. Yang pertama propose tu. Sebab kadang-kadang Muaz, bila kita niat tu dengan ikhlas, Allah akan hadirkan orang yang betul. Betul. Kan? Dan bercakap mengenai rumah tangga lah, kita ni manusia biasa. Kadang-kadang sebagaimana pun kita nak jadi positif, akan ada juga liku-liku dalam rumah tangga. Untuk Kak Lin sendirilah, bagaimana, apa kaedah yang Kak Lin ambil untuk menyelesaikanlah mungkin masalah-masalah kecil dalam rumah tangga tu? Apa pendekatan yang diambil oleh Kak Lin? Okey, kalau rumah tangga orang lain berbeza-beza ujian. Betul. Kan. Bagi kami berdua, ujian yang paling besar adalah untuk mengawal emosi. Sebab saya sakit, suami sakit. Kami memang chronic back pain. Memang sakit tu susah untuk dikatakan kan. Kadang-kadang rasa macam macam nak pukul orang je macam tu lah. Jadi satu yang saya berpegang lah setelah saya tu, apa pun saya kena ingat saya seorang isteri. Macam mana pun keadaan suami saya ketika tu, dia marah ke apa, saya akan diam, undur dulu. Begitu juga dengan suami,
saya dah tahu keadaan dia tak boleh disentuh, tak boleh apa, dia punya, kalau orang kata pergilah bermanja, no, bukan kami. Sebab dalam keadaan dia sakit, jangan tanya, jangan pegang, sampailah dia panggil. Jadi kita kena faham each other. Okay, saya bersyukur sangat-sangat awak anugerahkan saya orang yang sama. Macam orang kata sakit yang sama, keadaan yang sama, cuma pada rupa dia lebih daripada saya kan. Okey. Jadi kat situ saya bersyukur sangat-sangat sebab suami sentiasa macam tak ada macam perangai macam kalau orang kan nak masak, saya tak ada, dia tak pernah suruh saya masak. Itu benda-benda yang kalau saya nak marah ada benda yang dia kurang, saya akan fikir banyak yang dia lebih. Itulah permulaan kahwin memang agak 2 tahun tu memang agak macam kita perempuan mesti nak perhatian apa. Betul. Tapi setelah sampai ke 5 tahun dia macam satu pelajaran dan saya fikir balik. Banyak dia lebih dan ada dia kurang. Jadi dekat situ bila saya sedar diri saya isteri dan apa tujuan kita kahwin untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat keredaan suami. Jadi macam mana pun saya perlu sabar. Sabar. Walaupun sabar tu kadang-kadang bukan senang. Betul. Susah sangat. Kita yang sihat kalau menjaga orang sakit pun kita hilang sabar memang. kan. Betul. Tapi sabar itulah bila bersabar tu saya nampak Allah bagi banyak sangat nikmat. Sabar. Kalau rasa tak boleh sabar, lari sebentar. Itu je saya praktikkan, lari ataupun saya cari kawan. Saya ada 2 orang sahabat sebelum ni, tapi satu dah pergi dan tinggal satu, dan tapi Allah gantikan dengan isterinya pula. Okay, itulah tempat saya kalau rasa tak ni saya akan bercakap sebab saya tak boleh pendam. Nanti saya akan meletus. Ya, akan jadi ni. Dan bila dah keadaan dah stabil, saya akan berbincang secara baik dengan dia. Dan tapi sekarang dia very sensitif. Sekarang selepas operation yang bulan 12 untuk keluarkan tumor dekat tu dan dia disahkan positif SLE, keadaan dia makin menurun, tidak seperti dulu kan. Dia begitu sensitif. Jadi saya kena banyak menggembirakan dia. Inilah salah satunya. Alhamdulillah Allah izinkan kami muncul di TV, di media-media. Betul. Bukan saja untuk orang kata mencari glamour, tetapi untuk mencari kekuatan kembali untuk beri suami saya gembira kembali. InsyaAllah. Betul. Mungkin inilah cara kami Sebab kita tengok Nazri pun datang daripada awal pagi tadi bersama dengan kita, senyum. Senyum je. Sentiasa positif Nazri. Jadi bila sekarang ni, alhamdulillah perkongsian ni kita sebenarnya memberikan motivasi kepada orang lain juga. Orang dah semakin kenal dia awak kan. Bila orang kenal tu banyak orang nak tahu cerita mengenai awak. Jadi macam mana, adakah itu memberikan semangat untuk awak Nazri selain daripada isteri akan sentiasa berada di sisi awak kan? Ya, Ada handphone juga yang selalu Nazri akan tengok sendiri? Bila saja? Ada. Ada. pakai tag. Besar sikit senang. Kan? Jadi selalu tengoklah video-video apa semua kan? Ada. Tapi saya sebenarnya tertariklah bila Kak Lin cakap sekarang ni masanya Kak Lin untuk menggembirakan Cik Nazri kan. Jadi apa antara kaedah yang Kak Lin gunakan untuk menggembirakan suami lah? Apa yang dia nak makan sekarang ni? Masakan tu. Cuba masak dan cuba cari. Okey. Lepas tu pakaian apa yang dia minta, saya akan cubalah. Just mungkin tak semua, dan yang paling gembirakan dia sekarang apa? Dia ada anak-anak bulus. Itu dia mesti ada sesuatu tu sebenarnya. Ada 2 ekor 6, 7. Masya Allah 7 ekor. Tapi 5 yang paling rapat duduk dalam rumah. Dan itulah yang menghiburkan dia buat masa sekarang. Tadi saya ada nampak Nazri ada buat macam pertukangan apa semua. Difahamkan sebelum ni ada berkaitan dengan akaun kerja kan? Ya. Jadi adakah itu Masih sama juga? diteruskan? Tak, sebenarnya sekarang cakap. Yang itu sekarang ni kami buat, sebelum ni kami buat untuk bahagian barang-barang terpakai, scrap. Itu kami untuk buka benda-benda mana yang saya boleh buka. Sebab isteri, saya pun kena ajar isteri untuk buka sebab saya pun tak kuat. Tak kuat. Jadi itulah Tugas tugas saya pun. Kalau saya macam ni pun boleh je.
Yang sikit-sikit. Sambil baring. Sambil baring macam ni kan. Lepas tu kalau kotak tu saya boleh macam Buka kotak. buka kotak kita kena potong, dia punya tu nak lipat balik semua kan. Boleh buat lagi. Dia bagus juga sebab dia kena aktif kan. Aktif. Dia macam sebab fizio. macam fizio juga. Sebab saya tak boleh, kita macam kita ni, kita tak boleh terbaring je. Bila kita terbaring je, tak, kita akan jadi macam sakit, badan semua akan lesu semua. Okey. Okey, seperti yang kita tahu Kak Lina dan Cik Nazri sekarang sudah 8 tahun je mendirikan rumah tangga. Mungkin sedikitlah message kepada Cik Nazri yang Kak Lin nak katakan, sebab kita bawakan sehari ini, kita bagi peluang untuk Kak Lin berkata, sebab kadang-kadang bila kita dalam perkahwinan ni ada benda yang tidak disebut melalui kata-kata. Mungkin hari ini adalah harinya. Okey, rasanya dia dah selalu dengar saya berkata-kata. Sebab saya jenis orang yang meluahkan. Masya Allah. Okey, dan dia orang yang simpan, tetapi dia melakukan daripada segi perbuatan. Okey, itu sudah cukup bagi saya. Okey, tak ada apa. Saya tahu, awak tahu isi hati saya. Saya kalau diizinkan Allah sihat, masih kuat, saya nak jaga awak sampai hayat saya. InsyaAllah. Saya nak kita sama-sama bangkit, sama-sama mencari keredaan Allah, belajar lagi, dan kita hidup di landasan yang Allah dah tetapkan. Saya tahu awak kuat, dan saya pasti kita sama-sama boleh lalui segala ujian ini bersama dengan anak-anak bulus kita. Nazri, mungkin ada sesuatu nak disampaikan, sebab kita sebagai lelaki ni pun kadang-kadang memang rasa sayang tu hanya Tuhan saja yang tahu tapi nak meluahkan melalui kata-kata tu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Kan? Memang saya rasa tak ada perkataan untuk yang boleh menggambarkan kehebatan isteri awak, ataupun ada sesuatu yang awak nak sampaikan. Dah isteri dia memang tulang belakang saya memang kuat. Memang selama ni pun dia memang banyak jaga saya. Saya pun nak ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Itu je yang saya boleh cakap. Ya. Ya. Kan saya kata dia tak mampu berkatakan. Betul. Tapi kita sebagai lelaki kita faham kan Nazri, Ya, kan? faham. Bagi saya air mata dia dah cukup berharga buat segala-galanya. Bukan mudah untuk saya lihat air mata suami saya ketika live macam ni lagi kan. Cukup. Tak ada apa yang lebih membahagiakan saya. Cukup segalanya. Okey. Kak Lin, Nazri, terima kasih di atas perkongsian hari ini. Kita harapkan sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada mereka yang berada di luar sana. Tiada yang mustahil, dan juga yang kedua, dalam rumah tangga ni segala cabaran kita dapat lalui bersama kalau kita sama-sama ada komunikasi kan, dan juga bersama-sama ada matlamat dan juga tujuan hidup. Betul. Dan semoga perkongsian ini memberi penonton betapa besarnya nikmat untuk kita bersyukur, bertanggungjawab dan juga ikhlas dalam melakukan hubungan suami isteri itu sendiri kan. Okey. Jadi selepas ini kita akan kongsikan motivasi secangkir kopi daripada Datuk Wira Dr. Aziz Osman mengenai keberkatan dalam hidup. Saksikan. Ada 5 perkara yang penting yang seseorang individu ataupun usahawan perlu buat untuk mencapai keberkatan. Dan kenapa keberkatan penting? Kerana keberkatan ni adalah bagi saya kunci segala-galanya dalam kehidupan. Keberkatan ni kalau ada, tanda-tanda dia adalah kita ada mungkin sedikit, tapi dia adalah rasa macam banyak. Dia adalah banyak, dan kalau dia banyak, dia bukan sahaja banyak untuk diri kita, tetapi dia sehingga boleh memberi manfaat juga kepada ramai orang lain. Jadi ada 5 kunci dia. Yang salah satu daripada 5 kunci ni, yang pertama adalah syukur. Bersyukur. Itulah kunci keberkatan. Banyakkan bersyukur. Yang kedua adalah sedekah. Orang yang suka memberikan sedekah ni akan dapat banyak keberkatan. Yang ketiga adalah orang yang sentiasa senyum juga akan dapat banyak keberkatan. Dan yang keempat adalah orang yang sentiasa berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW juga akan dapat keberkatan. Dan saya nak kongsikan kali ini kekuatan yang kelima. Yang kelima ni adalah solat.
Orang yang bekerja kuat ni kalau kita tengok bagus, mereka ni boleh bekerja kuat, boleh kerja gigih, boleh kerja siang pagi petang siang malam. Tetapi apa yang lebih best adalah, apa yang lebih baik adalah jika mereka ni mencari keberkatan dengan menjaga solat. Sambil bekerja kuat, jaga solat, dapatlah keberkatan dalam kehidupan. Itu sebenarnya apa yang mereka kena perbaiki. Kita semua kena perbaiki perkara ni. Dia adalah satu apa yang dipanggil sebagai kunci kepada kehidupan, kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat kita, insya-Allah. Jadi daripada semua prinsip yang saya kongsikan tadi, fokuslah perbaiki solat. Solat adalah kunci segala-galanya. Semua orang tahu perkara ni, tetapi apa yang kita nak buat adalah nak buat dengan lebih baik lagi. Kalau kita belajar daripada banyak hadis Nabi SAW, dia menyebut orang yang sabar dalam mengerjakan solat, orang yang sabar dan khusyuk dalam solat, ini orang yang akan dapat jumpa keberkatan dalam kehidupan. Macam saya sebut tadi, keberkatan ni nikmat dia apa? Kita dapat mungkin nampak sikit, tapi berkat tu dia mampu berkongsi dengan lebih ramai orang. Dia adalah seolah-olah hasilnya satu, tetapi seolah-olah dia dapat 10. Itulah keberkatan. Carilah berkah dan dalam kehidupan, dan percaya kita takkan pernah rasa kekurangan dah, insya-Allah. Kita akan rasa apa saja kita buat ni dia melimpah ruah, bertambah-tambah. Dan itulah juga salah satu prinsip yang saya selalu tekankan kepada para usahawan. Sambil kita fikir kita berusaha, sambil kita fikir kita ni berniaga dengan ilmu kita, tetapi yang kita nak cari adalah barakah ataupun keberkatan. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Kembali lagi di Nasi Lemak Kopi O bersama saya Sari. Dan saya Muaz Muhammad. Sari, tadi saya tengok Sari kan. Lepas tu saya terfikir, Sari ni ataupun wanita selalunya kalau pakai produk-produk kecantikan, tengok tak apa bahan yang ada kat dalam. Kadang-kadang kita tengok tapi nak faham ingredient tu kadang-kadang tak faham. Kadang-kadang kan bila pergi kedai sajalah buat-buat baca. Boleh ni. Selama ni wanita yang duk tengok tu, okay. Sebenarnya tidak tahu, jangan percaya tahu. Tu yang bahayanya sebab ada kadang-kadang bahan-bahan yang terlarang ataupun bahan yang tak sesuai dengan kulit kita ni. Betul. Dan sebab itulah kita nak kongsikan bahan berbahaya pada kulit dan kesannya. Saksikan vixen ini. Okey, dan di sini adalah yang pertama, kimia hidroquinone, di mana kulit menjadi hypersensitif dan boleh menghalang proses pigmentasi. Okey, dan yang seterusnya anda kena hati-hati juga, ada kimia tritenon ya, yang mana kulit menjadi kemerahan, tidak selesa, pedih, menggelupas dan hypersensitif pada cahaya matahari. Ini kalau tengok merah tu, itulah dia tu. Dan ini dia kimia formaldehyde, iaitu mata berair dan pedih terbakar. Boleh jadi batuk, mual serta kegatalan pada kulit. Okey, yang selalunya memang cukup sinonim ataupun anda kenali adalah merkuri yang boleh diserap masuk ke dalam badan dan menyebabkan kerosakan pada ginjal, buah pinggang dan juga sistem saraf. Ya, dan seterusnya adalah phthalates dibutyl phthalates. Mengakibatkan kegatalan kulit dan kesannya kerana mengandungi keracunan sistem organ. Yes. Kita nak sebutnya pun memang susah. Jadi memang benda ni sangat berbahaya kepada kita. Kesan-kesannya juga boleh kita dapat. Jadi oleh kerana itu, kita bawakan kepada anda Color Pavilion Sinar Berhad yang mana akan berbicara mengenai kepentingan produk-produk yang ada, kan? Ya, selamat datang Chen Siu Hong, Ketua Pegawai Eksekutif Color Pavilion Sinar Berhad, dan juga Priscilla Oi, Pengurus Besar Color Pavilion Sinar Berhad. Selamat datang. Halo. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Ya, terima kasih. Okey, jadi ini mungkin kita nak lihat masalah yang selalunya orang alami, terutamanya untuk penjagaan kulit wajah. Mungkin Mr. Chen boleh kongsikan? Untuk Malaysian kita ni, biasanya untuk penjagaan kulit wajah, dia ada dua kategori. One untuk makeup, kosmetik, dia ada one untuk skincare, kan. Kita cakap kedua-dua ni. Katakan makeup dulu. Biasanya dekat Malaysia ni, kalau kita katakan makeup, biasa mereka akan fikir foundation saja. Makeup yang paling senang foundation. Okey, sebab tu foundation pula mereka biasa macam tadi Sari kata, biasa perempuan dia tak tengok ingredient. Beli aja. Ataupun ingredient dia terlalu panjang, tak dapat tertera daripada produk tu. So kita kena berhati-hatilah untuk mengetahui apakah ingredient yang kita pakai. So pertama kali foundation, biasa mereka pakai foundation, mereka dapat kalau tak ada penjagaan kulit yang baik, okey, kulit apa orang kata dead cell banyak sangat dekat muka kita tu. So foundation bila pakai saja akan bertumpuk-tumpuk. Tak cantik, tak sekata.
So yang paling baik sekali guna primer. Primer untuk meratakan dulu, baru foundation. Itulah baru cantik. So tapi dua-dua pun kena tahu ingredient dia. Adakah ingredient tu selamat ke, bersih ke, vegan friendly ke, semua tu lah. Okey, mungkin boleh tunjukkan di mana primer daripada QR Cosmetics sendiri. Ya, Color Cosmetic ini under Color Cosmetic NRG kita panggil Niacinamide Rosy Glow. Ini adalah primer dia. Kalau dipakai, dia akan sekatakan semua orang kata tona-tona dekat muka tu lah. Lepas tu pakai foundation. Itu akan berseri-seri lah. Baguslah, nampak cantik tadi lah. Dekat-dekat ada pecah-pecah Betul. Untuk sehari. Itu yang penting ya. Okey, Priscilla, kan kita raya nak dekat tak lama lagi. Jadi apa antara produk yang sesuai dan mudah digunakan? Boleh ceritakan sedikit tak? Kita memang dua-dua produk ni memang penting untuk bulan berpuasa. Sebab bila bulan berpuasa nampak macam letih, kulit macam kusam. Betul. Kan? So Niacinamide Rosy Glow ni dia bukan hanya bagi berseri-seri saja. Niacinamide tu vitamin B. Vitamin B tu dia boost skin sel kita. So that's why lepas pakai ni dia ratakan. Lepas tu dia bagi you the tu. Glowing lah gitu. So that's why it give you like long lasting. Lepas tu tak berminyak. Yang terpenting bila sapu kita punya foundation stick ni dia berseri-seri whole day. Dia tak berminyak, bershining sangat. Okey, dan mungkin ada yang menonton dengan kita pada hari ini kan, tertanya-tanya kenapa pilih Color Cosmetic? Ni mungkin ada reason. Color Cosmetic memang. Kenapa Color Cosmetic? Sebab kami dari mulanya bila kita start brand ni, memang kita berpegang pada filosofi dia kena selamat, ingredient dia kena safe, dia kena bersih, clean, vegan friendly, mesra vegan dan di cruelty free, tak test pada binatang-binatang. Itu memang filosofi kami. So apa yang selamat ialah selamat tentang bahan-bahan yang kita guna untuk semua produk ni, bahan dia itu, either ingredient. Dan clean pula kita yang ingredient, kalau katakanlah kita guna satu preservatif ya, yang kita nak guna, yang biasa nak guna banyak sangat preservatif, macam tadi sebelum kita start yang nampak semua dekat sana tu, kita pilih yang paling bersih, yang paling minimum. Yang tak akan menghamfurkan orang katalah kulit kita dia menghamfurkan. Menyakitkan itu dia. So sebab tu dari sekarang sampai sekarang semua ingredient ataupun produk yang kami keluarkan adalah daripada kami berdua. Kami akan screen through all the ingredient part by part. Sebab itu dari pengalaman lah yang sudah sekian lama dah ada dalam industri ini. So kalau pilih Color Cosmetic, you akan rasa selamat lah. Ya, betul. Lebih confident lah. Ya, confident. Okey, Priscilla, sebagai wakil wanita pada hari ini, boleh tunjukkan demo tak bagaimana untuk kita Of course, I would love to show you this. Sebab niacinamide ni sebelum pakai, you kena goncang dulu. Okay? Goncang dulu sebab dia ratakan ingredient bahan-bahan di dalam. Okay? So lepas tu, kita spray. Satu untuk tangan lah. Kalau untuk muka, saya 3 spray. Saya 3 spam. Okay? Lepas tu, just ratakan macam ni. Yang terpenting, apply Niacinamide Rosy Glow ni lepas moisturizer. So, satu pump ni pun nampak dah. Nampak tak? Perbezaan dia. Nampak perbezaan kan? Okey. So, dia sangat senang diratakan. Absorption super fast. So dia perfect untuk wanita yang selalu nak rushing. Kan? Pagi-pagi kita kena rushing. So satu pump dia sudah rata macam ni. Dan imagine kalau kita pakai dengan ni vegan foundation stick. Senang saja, just macam ni. You nak pakai jari untuk ratakan pun boleh, tetapi kita pun ada ready brush untuk you. Senang. So dia lagi senang. Just macam ni je. I buat half, so nampaklah. Ini niacinamide dengan vegan foundation stick. Itu perbezaan dia. Okey. Tak sabar sebenarnya, bukan saja para wanita, para suami ataupun lelaki pun kena ambil tahu juga. Kan? Jadi bagaimana agaknya untuk mendapatkan produk Color Cosmetic ni? Silakan. Bagaimana untuk mendapatkannya? Mendapatkannya. Okey, kamu semua boleh dapat dekat website kami www.colorcosmetic.com. Okey, hari ini kami ada sediakan untuk semua penonton dekat Nasi Lemak Kopi O ni. Kami ada satu kod dia ialah NLKO 10.
kamu boleh pergi website kami ni dan boleh key in code ni dapat 10% diskaun untuk raya yang akan datang. Okey, bolehlah Pak Muaz. Saya nak Pak Muaz balik. Boleh. Ada masalah kan? Ya. Okey, jadi itu dia secara mudahnya untuk anda dapatkan. Sekali lagi, jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok QR Cosmetic Mart. Ya. Betul. Alright. Khusus untuk penonton NLKO 10 untuk dapatkan 10% diskaun. Okey, dan terima kasih kepada Priscilla dan juga Chon. Okey, selepas ini rasanya macam lapar, tapi saya sebenarnya boleh bertahan. Kita ada apa lepas ni, Muaz? Okey, jangan risau kerana saya tengah tengok menu yang saya nak bagi kepada semua. Guys, ready kerana untuk kita nak berbuka ni. Ini cadangan untuk 1, 2, 3 siap lauk berbuka. Menu kali ini, ikan jenahak masak asam style utara. Jadi kalau tak tahu nak menu masak apa, cubalah tengok ikan jenahak ni. Suka ikan jenahak? Bolehlah. Bolehlah. Okey, jom kita tengok. 1, 2, 3, siap. Lauk berbuka. Bersama saya, Bang Zam. 1, bahan-bahan. 2, cara memasak. Ketiga, siap. Menu kita hari ini, ikan jenahak masak asam utara style. Bahan-bahannya, garam, sedikit gula, timun, air asam jawa, sos tiram, sedikit air, serbuk kunyit, bawang besar, bawang putih dan juga halia, lada merah, cili padi dan juga tomato, ikan jenahak. Jom kita masak. Kita perap bersama serbuk kunyit, sedikit garam, masukkan ikan, goreng 3/4 masak. Untuk ikan ni kalau boleh jangan goreng dia terlalu masak sebab kita akan masak dia sekejap lagi. So 3/4 masak sahaja. Okey, kita angkat ikan yang telah 3/4 masak. Okey, seterusnya kita kurangkan minyak daripada kuali, tumiskan bawang besar, bawang putih dan juga halia sehingga naik bau. Seterusnya kita masukkan sos tiram. Masukkan air asam jawa. Dan kita gaul sehingga sebaik. Seterusnya masukkan lada merah, cili padi dan juga tomato. Gaulkan. Tambahkan sedikit air. Sedikit garam. Seterusnya, masukkan ikan yang telah digoreng. Kacau sedikit dan biarkan selama 2 minit. Seterusnya, masukkan timun. Biarkan 1 minit dan siap untuk dihidang. Satu, dua, tiga, siap. Lauk berbuka. Ikan jenahak masak asam utara style. Makan dengan nasi pun sedap. Nasi lemak kopi Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Isilah
elok disertakan, meriahkan Ramadan dengan bermacam cara agar Ramadan tidak sia-sia. Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Hindarkanlah dosa di setiap anggota, kalau boleh dosa hati jua, kerana dosa itu merosakkan pahala, agar kita tidak mensia-siakan Ramadan. Isilah Ramadan dengan sebaiknya, kerana ia datang setahun sekali. Tahun hadapan belum tentu jumpa, kerana kita mati bila-bila masa. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Itu dia persembahan yang pagi ni memberikan kita semangat lah ya, dari kumpulan Aidan. Aidan ya. Okey, jadi kalau ni nak tanyalah kepada semua yang menonton ni kan, anda dengar tadi suara persis apa? Macam pernah dengar suara ni tapi di mana ya? Jadi ni kita nak bagi tahu kepada anda, sebenarnya inilah dia pelapis generasi baru untuk kumpulan nasyid, dan mereka ni merupakan generasi seterusnya daripada kumpulan Rabbani. Dan saya memperkenalkan tadi yang suaranya sedap tu namanya Ilham. Ya, Ilham merupakan anak kepada Allahyarham Ustaz Asri, dan juga di sebelahnya juga suara sedap sama seperti bapaknya bila saya dengar balik kan. Farhan, anak kepada Riyatuddin. Jadi itulah dia generasi yang sebenarnya. Tapi difahamkan ada lebih daripada 2 orang. Yang lain mana? Tidur ke? Macam mana? Kalau ikutkan kami Maknanya puasa. Berenam. Tapi lagi 4 tu ada urusan yang tak dapat dielakkan lah. Okey. Tak apa, suara 2 orang ni pun sudah cukup untuk bergema satu studio Nenek KO ni. Okey, jadi bagaimana statusnya untuk menubuhkan kumpulan Aidan ni? Okey, pada asalnya kami ditubuhkan pada tahun 2010 lepas arwah Ustaz Asri meninggal. Time tu kami dinamakan sebagai Rabbani Junior. Betul. Kami pernah membuat persembahan di Stadium Melawati Shah Alam. Konsert Mahabbah Gaza. Masa tu umur semua apa? Sekolah rendah lagi. Ya ke? Masya Allah. Oh, dari situlah bermulanya. Dari situ mulanya. Lepas tu masing-masing belajar apa semua kan, tak dapat dielakkan. Sampailah waktu PKP, time tu kami nak rebranding semula. Jadi kami rebranding balik kumpulan kami dengan nama Aidan. Aidan ni maksudnya benda-benda yang indah. Aidan ni kalau ikut bahasa Arab dia 2 hari raya. Tapi kalau kita ikut bahasa Scottish bermaksud api. Jadi kami melambangkan diri kami ni sebagai pemuda yang sentiasa bersemangat lah. InsyaAllah. Okey, yang lain-lain siapa lagi? Yang lagi 4 orang tu? Lagi 4 orang. Izzuan Azadan, anak kepada Ustaz Zadan. Okey. Lagi 3 orang tu, seorang lagi Fardin, adik kepada Farhan sendiri. Saya adik kedua. Adik kedua. Saya sulung adik kedua. Lepas tu Haikal, anak kepada Ustaz Rahmat. Dan lagi seorang tu Alif Ihsan, anak kepada Nazrul Rabbani. Alhamdulillah. Ya. Dulu saya terfikir juga kan, sebab saya bersama dengan bapa 2 orang ni macam-macam persembahan lah kita pernah pergi. Tanya ada tak Rabbani Junior? Ada Muaz dia kata. Dan akhirnya saya berjumpa dengan mereka. Muaz dah tahulah. Dah tahu dah, sebab dia kata memang ada generasi yang seterusnya tu. Tapi konsep lagu macam mana pula? Adakah sama macam Rabbani juga?
Untuk lagu yang tadi tu kami memang cover saja, maksudnya bukan lagu kami sendirilah. Untuk single kami yang pertama, single sulung, lagu yang bertajuk Bintang, InsyaAllah lepas ni kami akan perform. Kalau kita tengok dekat lagu tu, dia punya konsep tu lain sikit daripada Robani. Kami memang nak menaikkan konsep macam zaman muda sekarang lah. Kalau kita tengok sekarang zaman muda, ramai orang muda minat K-pop apa semua kan. Jadi kami lagu Bintang ni kami bawa konsep pop. InsyaAllah semoga dengan itu sesuai dengan zaman sekarang. Tapi ni. dia punya message ni masih lagi ketuhanan. Message ni masih ketuhanan. Bintang tu pun kami sandarkan kepada ayah-ayah kami. Okey, mungkin daripada kumpulan Aidan sendirilah apa aktiviti yang dilakukan sepanjang Ramadan ini? Untuk sepanjang Ramadan ni kami ada jemputan juga. Dan juga kami juga buka untuk mana-mana pihak yang ingin menjemput kami untuk buat sembahan buka puasa. Dahsyat ni. Ni nak potong ayah punya job ni. Sebab ayah dia punya job selalu kalau buka bulan puasa ada dekat mana hotel kan. Memang bertahun-tahun dah ayah buat kat situ kan. Masih lagi ada ke tahun ni? Tak ada dah. Oh, Aidan dah nak ambil masuk. alih ke? New generation ni kan. Pernah ada buat bersama sekali tak? Dengan Robani. Dengan Robani. Pernah jugalah dekat ada hari tu dekat konsert Simfoni Kesyukuran anjuran Robani sendiri. Jadi time tu memang kami dua artis bergabunglah nyanyi sama-sama terpentas macam tu lah. Okey, jadi apa harapan dan perancangan akan datang bagi kumpulan Aidan ni? Jadi insyaAllah untuk harapan kami kumpulan Aidan, semoga masyarakat di luar sana boleh menerima kami insyaAllah, dan dalam masa yang sama kami masih lagi mengekalkan apa orang kata unsur-unsur nasyid, unsur-unsur ketuhanan yang seperti mana yang bapa-bapa kami bawa dululah. InsyaAllah kami doakan, kami mengharapkan doa daripada masyarakat di luar sana agar doakan semoga kami semangat untuk teruskan legasi ini insyaAllah. Ya, betul. Seronok saya tengok legasi yang pandai bercakap, suaranya sedap. Tapi kan kalau awak tak nyanyi lagu Pergi Tak Kembali, ambil chorus tu saya tak lengkap. Boleh ambil sikit tak? Belanja sikit lah. Belanja sikit. 1, 2, 3. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya, kita tak sama, nasib di sana. Baikkah atau sebaliknya? Itu dia lunanya. Terima kasih Ilham dan Farhan. Selepas ini kita akan saksikan persembahan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Dahsyatlah kan, nampak? Itu sebab tu saya cakap itu adalah kalau Rabani memang killer song lah. Betul, untung kita hari ni kan. Macam-macam kita dimanjakan oleh ayunan lagu. Yes. Jadi kepada anda semua, kalau tak lengkap hari ni dah ada macam-macam kan. Tapi besok ada apa kan sebenarnya? Besok dengan ceritanya mengenai kayu ni. Okey, kalau Muaz kan, kalau kayu-kayu yang Muaz nak pakai, Muaz buat apa? Saya kayu tak buang lah. Buang? Ada buat apa lagi? Rugi. Sebab? Sebab untuk esok kita akan kongsikan bagaimana kayu terbuang boleh menjana pendapatan. Okey, boleh buat duit juga. Jadi kena tengok besok lah. Betul, tapi seperti yang dijanjikan, kita akan kongsikan telatah netizen kita di Facebook NLKO. Ucapan berpuasa. Ni sebab kita kongsikan tadi kan. Okey. Jom kita bacakan. Nanti kan tak baca kesian orang ni kan. Antaranya Nabila Nawawi. Assalamualaikum NLKO. Selamat pagi semua. Selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih. Dan juga ada Syahrul. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak buat semua penonton NLKO. Terbaik. Okey, terima kasih. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Ella Furniture kerana menaja set NLKO kita. Yes, dan kita nak beritahu juga jangan lupa untuk menyaksikan ulangan NLKO setiap Jumaat, Sabtu, Ahad 7.50 malam. Jadi kepada anda semua, teruskan puasa anda. Kita melakukan sebaik mungkin banyak ibadah-ibadah yang ada, ya. Ingat, jangan buat benda-benda yang tak baik. Betul. Dan kalau rasa nak minum air tu, beringatlah kita masih lagi berpuasa. Kalau sengaja tu tak apa. Kalau buat cakap kalau sengaja tu macam mana? Sengaja? Jangan ya. Jangan hati-hati ya. Kalau plastik hitam je game pun bahaya sekali. Ada penguasa yang ramai. Betul. Alright. Terima kasih semua. Kita saksikan persembahan daripada Aidan. Lagu Bintang. Bye. Assalamualaikum.
berkelipan di angkasa, seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora. Dan aku mendidik senyuman bersahaja, seakan mendengar